untuk menyaksikan, untuk mendengar, untuk belajar sama-sama ilmu yang mungkin kita jangan ambil mudah pada waktu ini dengan keadaan pandemik sekarang ni, dan mungkin akan jadi endemik dan kita tak tahu apa kesan-kesan dia. So sama-samalah kita akan saksikan perkongsian daripada penceramah kita iaitu Dr. Hafaruzi Harun daripada MSU Hospital Medical Center. Untuk makluman, MSU Medical Center hanya di Shah Alam buat masa ini, insyaAllah. Jadi tak apa. Untuk makluman, MSU Medical Center adalah sebahagian panel hospital kepada etika, kepada pelanggan-pelanggan yang belum tahu. Saya maklumkan di sini, MSU Hospital Medical Center adalah sebahagian daripada panel hospital kita, etika. Okey. Imam Ahmad Sarafi dah ada di talian ke? Okey. Kita masih menunggu lagi. InsyaAllah harap bersabar semua. Harap bersabar. Okey, untuk makluman ya, mungkin anda boleh buat sedikit catatan ke, nanti sekiranya ada persoalan atau pertanyaan nanti boleh ajukan kepada doktor terus ataupun tulis di ruangan chat ya. InsyaAllah. Okey. Saya minta respon daripada Imam Ahmad Sarafi. Ada di talian ke? Okey, sekarang jam pukul 8.58 malam. InsyaAllah, sekejap lagi pukul 9 kita akan mulakan majlis kita insyaAllah. Untuk itu, alhamdulillah, selamat datang doktor. Doktor pun dah ada, insyaAllah. Okey, untuk itu, sebelum saya menyerahkan majlis kepada MC yang sebenarnya, okey, kita saksikan dahulu satu video untuk tatapan anda semua. Dipersilakan.
Okey. Kita telah saksikan tadi sedikit sedutan video yang telah dihasilkan oleh sahabat-sahabat saya. Okey, untuk itu saya serahkan majlis ini kepada yang sepatutnya, iaitu ASM, Assistant Sales Manager Puan Rohaida Rusli untuk menjayakan atau menjalankan program kita pada malam ini, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Sabarudin. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua tetamu yang kami hormati, iaitu pelanggan-pelanggan etika, ketua-ketua agensi dan juga wakil-wakil takaful sekalian. Selamat datang ke majlis CR7 Etika bersama pelanggan. Apa tu CR7? Sebenarnya ianya adalah gabungan 17 leaders ataupun agensi yang berpangkalan di Central Region, iaitu Bandar Baru Kelang, Subang Jaya, Putrajaya dan juga Seremban. Majlis kita pada malam ni lebih kepada santai-santai je sebab waktu diadakan sebelah malam ya. Sebelum kita meneruskan majlis kita, untuk mendapat keberkatan, kita mulakan dengan bacaan doa. Dengan segala hormatnya dijemput Imam Ahmad Syarafi untuk membacakan doa. Imam ada imam? Apa saya ganti? Sebelum kita mulakan, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah ini, kita niatkan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isteri, keluarga, sahabat-sahabat baginda, para alim ulama, ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat serta seluruh insan-insan di dunia ini agar kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, padamu kami memohon keberkatan, Ya Allah. Kami berhimpun dan berpisah kerana-Mu jua, Ya Allah. Pada malam yang mulia ini, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di awalnya kasih sayang, di pertengahannya ilmu dan diakhiri dengan kejayaan. Sesungguhnya, Ya Allah, kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan dan juga perlindungan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dikala kami sedang berhadapan dengan situasi yang mencabar ini, Ya Allah, kuatkanlah kesabaran dan keimanan kami terhadap-Mu, Ya Allah, dan juga terhadap ujian yang sedang kau turunkan kepada seluruh umat penduduk di semua alam ini, Ya Allah. Maka Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, permudahkanlah kami agar kami dapat keluar daripada segala ujian dan dugaan ini, Ya Allah. Dengan akhirnya dapat meningkatkan iman kami serta ketakwaan kami kepada-Mu jua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di kalangan kami ada yang telah pergi meninggal dunia disebabkan COVID-19. Ada yang sedang berhadapan dengan kesan long COVID-19, Ya Allah. Maka kuatkanlah kepada mereka yang berhadapan dengan ujian dan dugaan ini, Ya Allah. Kepada keluarga, waris-waris anak-anak ini, Ya Allah. Berkati dan lindungilah mereka dan rahmatilah mereka semua, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam ini kami memohon agar diberkati perjumpaan pada malam ini, Ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, Ya Allah. Berikanlah kami keberkatan dan rahmat-Mu, Ya Allah, agar kami menjadi insan yang berjaya sama ada di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna as'aluka minal baras wal junun wal juzam
ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya dijemput Presiden CR7 Encik Saiful Azwar untuk menyampaikan sepatah dua kali. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, terima kasih moderator majlis Puan Cik Sabarudin, yang saya hormati, para penceramah kita pada malam ini iaitu Dr. Hafaruzi Harun. Terima kasih kerana dapat hadir. Saya difahamkan juga ada kaki tangan dan juga mungkin tim MSU pada malam ini, MSU Medical Center Shah Alam, dan rakan-rakan di kalangan doktor juga saya difahamkan maybe ada di sini. Kepada para pelanggan di bawah seliaan kami, iaitu di bawah naungan kumpulan CR7. Okay. Terima kasih saya ucapkan kerana hadir, kerana datang. Terima kasih para pelanggan. Yang dihormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, dan tuan-tuan ejen-ejen ataupun perunding-perunding takaful yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sebagaimana yang telah dirancang, pada hari ini merupakan kita adakan sesi hari bersama pelanggan, tuan-tuan. Hari bersama pelanggan untuk pelanggan-pelanggan kami di bawah Etika Family Takaful, khususnya di bawah kolaborasi kumpulan CR7. Sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh pengerusi tadi, CR7 merupakan bermaksud Central Region 7 Core Value. Kita ada value iaitu berjumlah 7 value yang ada yang kita amalkan, dan kami berkolaborasi di kalangan 17 ketua-ketua agensi dan mempunyai lebih daripada 100 perunding-perunding takaful insya-Allah yang berkhidmat di bawah Etika Family Takaful. Jadi tuan-tuan, tugas kami adalah memasarkan pelan-pelan takaful sebagai contoh medical card, dan juga hibah, education plan, persaraan, income protection dan sebagainya. Dan kami juga membuka peluang untuk memberi ruang untuk rakyat Malaysia ataupun orang di luar sana menjadi perunding takaful sama ada sepenuh masa ataupun separuh masa. Tujuan untuk kita adakan hari pelanggan adalah untuk kita menghargai pelanggan-pelanggan kita. Jadi di waktu COVID ini kita tidak dapat berjumpa secara fizikal, namun kita memaksimalkan penggunaan Maya ini untuk kita bertemu secara Zoom pada malam ini untuk kita datangkan daripada doktor daripada MSU Medical Center Shah Alam untuk berkongsi dengan saya kira topik yang menarik, iaitu kesan long COVID-19. Sebelum ni kita juga banyak berkolaborasi dengan MSU Medical Center Shah Alam. Saya ucapkan terima kasih kepada MSU Medical Center dan juga tim yang ada pada malam ini. Dan juga antara lain tujuan untuk kita adakan perjumpaan pada malam ini ialah untuk kita meraihkan juga pelanggan-pelanggan kita yang mana kita sangat menghargai anda kerana sokongan anda kepada kami amat kami hargai insya-Allah. Dan saya kira mungkin kita tak tertunggu-tunggu ataupun tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada Dr. Hafaruzi. Kami harap apa yang kami rancang ataupun apa yang kami jalankan sesi pada malam ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita jadikan mungkin sebagai ilmu ataupun pengajaran yang mungkin kita boleh laksanakan ataupun kita adaptasikan dalam kehidupan. Terima kasih daripada kami CR7 Group, iaitu di bawah takaful operator Etika Family Takaful. Jadi jika ada apa-apa yang tuan-tuan mungkin ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan etika, boleh berhubunglah dengan 100 lebih penasihat kami
daripada 13 agensi di bawah 17 ketua-ketua agensi. Jadi itu sahaja Puan Pengurusi Majlis. Saya ucapkan tahniah kepada semua dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Saiful Azwar. Sebelum tu saya nak maklumkan ya, Zoom ni akan lengkap apabila partisipan telah pun mencecah 100 orang. Jadi sila maklumkan kepada pelanggan-pelanggan masing-masing. Sekiranya tak dapat masuk, tolong pergi kepada FB Live kita ya. Untuk para wakil, tolong refer dalam kita punya WhatsApp ya. Okey. Saya pasti ada di antara kita malam ni yang telah dijangkiti COVID. Kalau bukan kita sendiri, mungkin keluarga kita, ada adik-beradik kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita. Ada yang berjaya survive dan ada juga yang telah kembali dijemput ilahi. Saya sendiri telah pun membuat tuntutan kematian akibat COVID untuk 2 orang pelanggan saya. Manakala untuk kemasukan wad sahaja dah mencecah 16 orang. Ramai lagi yang dijangkiti tetapi kuarantin di rumah sahaja. Ini baru saya seorang. Saya yakin wakil-wakil yang lain juga telah melalui pengalaman yang sama seperti saya. Tapi sejauh mana kita tahu tentang kesan-kesan COVID itu sendiri? Justru, untuk kita dapat maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan akibat COVID, CR7 dengan bangganya telah menjemput seorang penceramah yang kita datangkan khas malam ini. Penceramah kita pada malam ini ialah Dr. Hafaruzi Harun. Beliau merupakan bapa kepada 2 orang cahaya mata yang comel. Saya nampak tadi tu, Yusuf dan juga Yunus. Ketika ni beliau merupakan consultant physician with special interest in respiratory medicine, iaitu pakar perunding dalam perubatan pernafasan. Beliau juga merupakan membership of the Royal College of Physicians of the United Kingdom. Sebelum ni bekerja 2 tahun ya di UK sebagai consultant physician. Sebelum berhijrah ke UK, beliau pernah berkhidmat di Hospital Sungai Buloh. Dan sejak kembali ke Malaysia, beliau telah bertugas di Hospital Damai KL dan juga MSU Medical Center Shah Alam. Tanpa melengah-lengahkan masa, dengan segala hormatnya dijemput Dr. Hafaruzi Harun untuk berkongsi ceramah beliau dan dengan tajuk Kesan Long COVID-19. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat malam dan Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Hafaruzi Harun. Saya adalah pakar perunding perubatan dengan special interest in respiratory medicine. Saya sedang mencuba untuk membuka untuk share slide. So just give me a second. Right. So gambar ni seperti right. So sekejap ya. Okay. Right. Just okay. Right. I'm trying to sekejap ya. I'm trying to share my slide. Sekejap. Thumbnail video. Because this is the first time I'm buat Zoom ni. Right. Just give me a second. Stop video. Start video. Right. Doktor pernah buat share, doktor guna share screen. Tak, I tengah try tadi dan dia tak boleh nak how do I besarkan my screen ni sebab tadi I nampak saya dengan Puan Rohaida. Now it's just a small screen sahaja. Oh sebab dia
I can only see gambar saya dengan slide saya. Tapi dulu I nak mergekan share screen tu. Ya. Sekarang dah boleh dah tu? Dia masih lagi screen kecil tu. So ada hide thumbnail video, active speaker video dengan thumbnail video. Then after that I tak boleh nak besarkan. Right. Dekat Zoom tu ada share screen, Doktor. I tengah cari yang share screen tu tapi dia Dekat bawah tak ada? dia dah tak ada lah. Di bawah ataupun di atas, Doktor? Kat atas Doktor pakai Mac Ya, saya pakai Mac dan gambar dia jadi macam ni. Sekejap, let me just snap a picture. Right, sekejap. My goodness, how do I do this? Okay. I boleh nampak participant. Sekejap. Doktor bagi Ada slide tu kat Sabarudin boleh? Slide tu, kejap. Just give me a second. I rasa dah masuk lah. Kejap. Allow, sekejap. I masuk balik dalam meeting tu. Launch meeting. Allow. Dekat Zoom tu doktor ada tekan tak share screen? Tadi I tekan share screen, lepas tu dia pergi dekat whether desktop atau whiteboard tu, then I try to show my slide tapi dia tak Doktor tekan desktop. Doktor tekan desktop tu, Doktor tekan share button bawah. Now dia tak langsung tak nampak je. Now I can only see myself. I can't. Okay, tahu. Dia sekejap. I launch meeting then allow. Okay, yeah, now I can see. So share screen, just kejap. Betul, pilih slide yang keluar tu. So I share screen dan I pergi desktop kan? Betul. Ada keluar tak slide kat situ? Buka dulu kat desktop. Pergi desktop Doktor kena buka slide dulu. I kena Dekat buka slide dulu Ha. Alright, so just give me. Unmute, Doktor, unmute. Okay. Okay. I dah pergi buka slide. Okay. Then okay. Okay, besarkan. Alright, share screen, desktop, then share. Share screen. Right. Zoom. Share screen. Yes, keluar dah. Dah keluar ya. Mana slide dia tu? Ada slide ya. Buka slide tu. Slide saya buka slide ni. Play. Okay, nampak. Right. So dah nampak ke? Sorry. Okay, nampak jelas.
I kena unmute kan sekejap can all of you hear me? Can. Can. Alright. Very So, clear. alright. So selamat petang. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. I rasa ada 87 participant. Sorry for the technical glitch. This is the first time saya dijemput untuk menghadiri event oleh CR7. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Dr. Hafaruzi Harun, saya bekerja di MSU Medical Center dan saya juga visiting consultant di Damai Service Hospital dan juga Ara Damansara Medical Center dan Ipswich Medical Center. So topik yang saya akan kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan malam ini adalah berkenaan dengan long COVID, iaitu komplikasi setelah sembuhnya COVID yang akan menjadi challenge, akan menjadi cabaran bagi sistem kesihatan di Malaysia pada masa akan datang. Seperti mana COVID melumpuhkan sistem kesihatan di seluruh dunia dan juga di Malaysia, long COVID juga bakal akan melumpuhkan sistem kesihatan di seluruh dunia dan juga Malaysia. Jadi untuk itu kita harus bersedia untuk faham apakah konsep itu long COVID, apakah simptom-simptom long COVID dan bagaimanakah cara untuk setiap doktor atau pakar-pakar perubatan untuk mengenal pasti long COVID syndrome. Itu adalah gambar saya yang terbaru. So for those yang kenal saya lama dulu, saya agak berisi but now berjaya menguruskan badan. Right. So COVID-19 merebak daripada negara China ke seluruh dunia dalam tempoh 2 bulan sahaja. Daripada Disember 2019, COVID rapidly spread, dia merebak ke seluruh dunia dalam masa 2 bulan. Kes pertama COVID di Malaysia dilaporkan pada 25 hari bulan 1. Kes pertama di United Kingdom adalah 18 hari bulan 1 dan COVID pandemic ini melumpuhkan, compromise the healthcare system all around the world. Kerana COVID, sistem kesihatan sama ada di bawah kelolaan kerajaan atau sistem kesihatan rawatan medical center di bawah private struggling mendapati sukar untuk merawat pesakit COVID yang baru. Dan kita juga find it difficult untuk merawat pesakit-pesakit yang bukan COVID. Ada satu ketika, I think pada 2 bulan yang lepas, yang mana kes COVID naik dengan mendadaknya, menyebabkan untuk menunggu untuk dapat katil di hospital COVID lebih kurang 1-2 minggu. Dan untuk memulakan semula routine care bagi non-COVID adalah satu challenge, satu cabaran bagi pihak berkuasa kesihatan, dan waiting period bagi pembedahan, bagi rawatan-rawatan pesakit luar, rawatan-rawatan pesakit dalam akan menjadi semakin panjang, dan ini akan menyebabkan frustration, akan menyebabkan rasa kecewa bagi rakyat Malaysia dan juga seluruh warga di dunia kerana sistem kesihatan, the healthcare system is struggling untuk merawat COVID dan juga kes-kes yang bukan COVID. So seperti yang kita sedia maklum, COVID boleh datang sebagai demam, batuk dan sukar nak bernafas. So berikut adalah senario yang akan berlaku. Pesakit yang mendapat COVID dibahagikan kepada mereka yang ada simptom dan mereka yang tak ada simptom. Simptom adalah seperti demam, batuk, cerit-berit, susah nak bernafas, dan
kebanyakan pesakit yang simptomatik, yang ada simptom COVID ini, mereka akan datang ke hospital untuk rawatan, untuk ujian COVID. Yang kita kuatiri adalah mereka yang asymptomatic, yang tidak ada simptom COVID, tapi mereka boleh menjangkiti penyakit COVID ini kepada orang lain. So walaupun mereka asymptomatic dan mereka sembuh sepenuhnya, mereka juga boleh mendapat long COVID syndrome atau sindrom selepas COVID. Bagi mereka yang symptomatic di COVID, sebelum ini semua pesakit yang positif COVID will be hospitalized, akan dimasukkan ke dalam hospital. Hampir 18 bulan arrangement atau rawatan adalah sebegini di Malaysia, tapi di negara-negara di luar negara kebanyakan COVID itu yang mild, yang tidak menggugat nyawa, mereka boleh dirawat di rumah. Bukan semuanya masuk ke hospital. I think 2-3 bulan yang lepas Kementerian Kesihatan telah memulakan konsep home quarantine untuk pesakit yang kategori 1 dan 2. Bagi mereka yang masuk ke hospital, 5% adalah moderate dan 15% adalah moderate case COVID dan 5% mereka akan memasuki ICU kerana severe COVID, dan kebanyakan pesakit yang lebih severe COVID kategori 3, kategori 4, kategori 5, mereka inilah yang selalunya akan mendapat komplikasi setelah sembuh daripada COVID. So definition of COVID, long COVID syndrome atau di kalangan pengamal perubatan dipanggil sebagai post-acute COVID syndrome ialah apabila simptom susah nak bernafas, demam atau apa-apa simptom setelah 4 minggu sembuh daripada COVID berlangsung lebih daripada 4 minggu. So the definition is apabila pesakit masih lagi mempunyai simptom setelah 4 minggu sembuh daripada COVID. Bagi long COVID, simptom ini bukan kerana kerosakan kekal kepada organ dalaman. Sequelae adalah komplikasi COVID. So sequelae adalah komplikasi COVID dan ini adalah kerana kerosakan tisu yang kekal. Contohnya COVID 80% akan mengganggu fungsi paru-paru, dan daripada jumlah itu 30% daripada mereka yang mendapat COVID boleh ada end stage atau chronic lung disease. So mereka inilah yang akan datang semula ke hospital setelah COVID dengan batuk, susah nak bernafas dan kadang-kadang memerlukan rawatan fizioterapi dan oksigen, mesin oksigen di rumah kerana lelah dan sukar nak bernafas. Jadi beza antara long COVID dengan komplikasi COVID adalah yang mana ada kerosakan organ, itu dipanggil sequelae atau komplikasi. Long COVID adalah simptom yang berterusan tanpa organ damage. Ya. So berikut adalah statistik yang dibuat oleh negara Spain, dan negara Spain adalah populasi dia lebih kurang sama macam Malaysia, penduduknya lebih kurang 30-40 juta penduduk, dan negeri yang paling maju di Spain dipanggil Catalonia. Dan kenapa saya pilih slide ini kerana jumlah cases di negeri Catalonia hampir serupa dengan jumlah cases di Selangor. So seperti yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan pada hari ini, jumlah kumulatif, jumlah keseluruhan kes di Selangor lebih kurang 670,000 kes COVID ketika ini, dan
kalau ikut data daripada negara Sepanyol, 10% daripada 600,000 ini dimasukkan ke dalam hospital, 90% tidak dimasukkan ke dalam hospital. Tetapi di Selangor hampir keseluruhan 600,000 ini dimasukkan ke dalam hospital. So kalau kita tengok slide ini, kita boleh lihat daripada mereka yang masuk ke dalam hospital, 25% pesakit akan hilang nyawa mereka. So kalau di Selangor, I think daripada 600,000 jumlah kematian kita menghampiri lebih kurang 10 hingga 20,000 cases. So lebih kurang agak serupa dengan statistik ini. Dan daripada jumlah tersebut, kalau mereka keluar daripada hospital setelah sembuh daripada COVID pun, risiko untuk meninggal kerana komplikasi atau long COVID adalah lebih kurang 6% setelah 2 bulan discharge daripada hospital. Malangnya di Malaysia kita tidak buat data collection seperti ini. Apabila mereka discharge daripada hospital, tidak ada follow up daripada hospital atau klinik kerajaan, dan kebanyakan mereka akan datang ke hospital swasta untuk simptom yang mereka rasa berkaitan dengan COVID. Dan the most important part is daripada 600,000 cases COVID di negeri Catalonia, dianggarkan 35,000 cases akan mempunyai long COVID syndrome. So the point yang saya try to make, informasi yang saya nak cuba disampaikan di sini, di Selangor jumlah kes lebih kurang 670,000 dan dianggarkan 35,000 daripada mereka boleh mempunyai long COVID syndrome. Itu di seluruh negeri Selangor sahaja. Dan seperti seperti MSU kita terletak di Shah Alam. Shah Alam merupakan daerah ke-6 paling tinggi populasi di Selangor. Kalau di Kuala Lumpur kita tak sekalikan dengan Selangor, but kebanyakan pesakit suffering in silent. Jadi konsep maklumat yang saya nak cuba sampaikan daripada talk ini adalah kita kena mula mencari pesakit yang mungkin ada long COVID syndrome. So berikut adalah statistiknya. This is quite a technical slide. So untuk para doktor, common symptom setelah sembuh daripada COVID, pesakit itu rasa kepenatan, lelah, badan-badan sengal, sakit-sakit badan atau dipanggil fatigue, rasa penat yang luar biasa, dan ini selalunya mengambil masa 3 bulan untuk hilang sepenuhnya. Dan pesakit boleh juga ada lelah, susah nak bernafas. Dianggarkan 10 hingga 71% pesakit setelah sembuh daripada COVID boleh ada lelah atau susah nak bernafas, dan ia juga mengambil masa 2 hingga 3 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ada juga pesakit datang semula setelah sembuh daripada COVID dengan sakit dada. So percentage mereka dianggarkan 10 hingga 40% dan 2 hingga 3 bulan juga untuk sembuh sepenuhnya, batuk dan hilang deria bau dan deria rasa. So berikut adalah slide yang agak teknikal, tapi apa yang saya nak cuba sampaikan ialah setelah sembuh daripada COVID, banyak simptom yang boleh datang, dan oleh sebab itu para doktor, pakar perubatan, pakar perunik perubatan haruslah sentiasa membaca dan meningkatkan ilmu, dan kita boleh ada sesi interaksi dengan pesakit bahawa sama ada simptom ini kerana COVID ataupun tidak, kita perlu buat investigation. Right? So saya rasa ini adalah slide yang lebih penting dan mungkin lebih difahami oleh public atau orang awam.
So long COVID komplikasi dia dia boleh affect seluruh badan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Untuk mental health, dia boleh menyebabkan pesakit itu rasa anxious, rasa debar-debar. Dia boleh menyebabkan depression, rasa tertekan perasaan. Dia juga boleh menyebabkan sleeping problem, poor concentration, dan beberapa lagi masalah yang berkaitan dengan mental health. Unfortunately, insurance, ada insurance yang cover mental health, ada insurance yang tidak cover mental health, dan I think fasiliti kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan is also struggling untuk merawat pesakit yang ada mental health problem. So selain daripada mental health, long COVID juga boleh memberi kesan kepada jantung. Pesakit mudah mendapat serangan jantung setelah COVID. Pesakit mudah mendapat lemah jantung setelah COVID. Pesakit boleh ada palpitation atau jantung yang berdebar laju, sempit dada atau degupan jantung yang tidak sekata. Jadi adalah sangat penting untuk pesakit-pesakit yang sembuh daripada COVID, sekiranya mereka ada sakit dada, sukar nak bernafas, segeralah datang ke hospital untuk at least kita buat ECG atau X-ray. Dan 40% impact COVID adalah di atas sistem paru-paru, kerana itulah tempat yang mana virus akan rosakkan organ yang paling kerap adalah paru-paru. Pesakit boleh susah nak bernafas, mereka boleh batuk, kerap selesema, mereka juga boleh rasa lelah dan cepat penat. Kemudian kejap, slide is missing. What's wrong with this? Just give me a second. So yeah, just go back again. What just happened? So what's happening now? I'm sorry. Yeah. So since desktop ada masalah teknikal sebentar. Yeah. So boleh nampak kan? Then selain daripada itu, mereka juga boleh low oxygen. COVID juga boleh we can see your screen. nampak skrin sekejap ya. Kita tekan share tadi. Share screen ke desktop tadi. Share slide, desktop, then tekan share, and then I open my slide. Ya, sudah nampak lah. Dah nampak dah kan? Okay. Ya, nampak dah. Boleh nampak ya? Right. So mental health, jantung, paru-paru boleh menyebabkan batuk, susah nak bernafas, low oxygen. Mereka juga COVID juga boleh impact kidney, menyebabkan kerosakan buah pinggang, dan kebanyakan pesakit akan mengalami masalah sakit-sakit sendi, sakit-sakit muscle. Mereka juga COVID juga boleh menyebabkan masalah usus dan juga masalah kulit. So berikut adalah impact COVID setelah sembuh daripada COVID. So daripada hujung rambut sampai hujung kaki. So slide ini adalah repetition, adalah ulangan daripada slide yang sebelumnya. Cuma slide ini menunjukkan peratusan berapa kerap organ-organ ini akan affected. Jadi contohnya 62% pesakit yang sembuh daripada COVID
akan komplain mulut mereka kering, mereka sukar nak telan, deria makan dan deria bahu itu hilang. Sekiranya kita fokus kepada paru-paru dan jantung, apabila kita combinekan paru-paru dan jantung, 60% long COVID adalah masalah paru-paru atau jantung. So pesakit boleh ada batuk yang berpanjangan, lelah yang berterusan, sukar nak bernafas, mereka cepat penat, mereka tidak boleh jalan bersama dengan pasangan mereka. Kalau husband and wife, kalau jalan tak boleh saing sekali. 30% boleh ada komplikasi paru-paru, 30% boleh ada komplikasi jantung, right? 10% boleh ada sakit perut, diarrhea yang berterusan sehingga 2-3 bulan, dan yang kita khawatiri ialah 45% boleh ada cognitive impairment, mereka ada rasa macam fuzzy brain, mereka rasa sukar untuk bagi adult, golongan dewasa yang bekerja, mereka mungkin rasa sukar untuk kembali bekerja kerana fakulti minda mereka, cognitive impairment, mereka tidak lagi secekap seperti dulu, minda mereka tidak lagi tajam seperti dulu, mereka boleh ada anxiety, rasa gementar, boleh depress dan juga masalah tidur. So daripada slide ini kita boleh tengok yang post COVID, setelah COVID, kalau kita buat klinik post COVID memang banyak pesakit boleh datang. Jadi kita kena always sit down dengan pesakit yang setelah COVID dan tanya one by one apakah simptomnya. Bagi doktor yang terlatih dalam bidang paru-paru, kita ada satu fact, satu information sheet yang daripada European Society of Persatuan Penyakit Paru-paru daripada negara Eropah. Dia ada satu club sheet yang mana kita akan tick is about 2 page long. So these are komplikasi yang boleh berlaku setelah COVID, dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, menggerunkan dan list yang sangat panjang, dan sebab itu kita perlukan bantuan daripada ejen-ejen insurans, syarikat-syarikat insurans, golongan-golongan NGO, klien dan juga pemilik-pemilik insurans supaya mereka sedar bahawa sekiranya mereka tidak rasa sihat setelah COVID, boleh come and jumpa mana-mana doktor untuk kita screen manakah COVID, impact COVID tersebut. Jadi ini adalah slide yang sangat penting. Paru-paru adalah organ yang utama yang akan dirosakkan oleh virus corona tersebut, dan apabila paru-paru itu rosak, selalunya simptom kerosakan paru-paru itu sama seperti penyakit paru-paru yang lain. Seperti mana pneumonia boleh menyebabkan batuk, susah nak bernafas, seperti mana asma boleh menyebabkan batuk, susah nak bernafas, seperti mana kanser paru-paru boleh menyebabkan batuk, susah nak bernafas. Setelah COVID juga, komplikasi COVID juga boleh memberi simptom yang lebih kurang serupa. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada gambar A, B dan C, ini adalah contoh paru-paru yang normal, normal bagi pesakit yang tidak ada masalah paru-paru. So kita nampak biru pada 3D configuration. Pada CT scan kita nampak paru-paru itu hitam dan saluran darah putih. Dan kalau gambar yang kita lukis pada C tersebut, paru-paru yang normal itu adalah biru dan saluran pernafasan itu dalam keadaan yang normal. So gambar D, E dan F adalah kategori 2 COVID, yang mana kita nampak paru-paru normal itu sudah dicederakan, dan kecederaan paru-paru ini depicted, dilukis dengan gambar beige. Dan sekiranya tuan-tuan lihat kepada CT scan yang ditunjukkan oleh gambar E, seperti mana ada tompok-tompok putih, itu adalah parut kerana cederanya paru-paru itu, dan kadang-kadang ia boleh sembuh sepenuhnya.
sekiranya di peringkat D, E dan F. Sekiranya kerosakan paru-paru itu pada kadar G, H dan I seperti di gambar tersebut, ini kita panggil kategori 4, yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan lihat, you can see that paru-paru yang normal itu hitam telah diganti oleh tumpuk putih yang besar, dan tuan-tuan akan lihat yang saluran pernafasan juga ditarik ke bawah, dan paru-paru itu telah diganti, biru telah diganti dengan gambar beige. Bagi J, K dan L, ini adalah kategori 5 COVID, yang mana paru-paru itu telah irreversibly damaged, telah rosak kekal, yang akan menyebabkan chronic lung disease, one of the chronic illness. Banyak panel insurance listkan critical illness. So one of the critical illness is end stage lung disease atau kerosakan paru-paru yang kekal. So J, K and L adalah kerosakan paru-paru yang kekal kerana COVID, dan dianggarkan 30% daripada pesakit COVID akan menghadapi masalah yang ditunjukkan oleh image J, K dan L. So sekiranya ianya berlaku, sekiranya ia berlaku, so berikut adalah gambar yang agak menggerunkan. So normal paru-paru adalah bahagian kiri slide, yang mana kita boleh nampak paru-paru itu belon dan berwarna merah kerana ada saluran darah yang normal. Sekiranya pesakit yang meninggal kerana COVID dan dibuat postmortem, kita akan lihat berikutlah gambar kerosakan paru-paru mereka. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan betul-betul akan nampak ada tumpuk-tumpuk merah. Berikut adalah darah beku di dalam paru-paru, dan tuan-tuan dan puan-puan juga akan nampak dia ada macam belon-belon kecil. Berikut adalah scar atau berparutnya paru-paru itu kerana COVID. Dan sekiranya ia ini berlaku dalam sangkar rusuk pesakit, dan kalau mereka sembuh pun, kebarangkalian untuk sembuh sepenuhnya hanyalah 50% sahaja. Jadi COVID bukan sahaja boleh menyebabkan kesukaran untuk rawat, dan sekiranya sembuh pun boleh ada komplikasi setelah berikut. Ya, jadi siapakah mereka yang selalunya akan dapat long COVID syndrome? Saya sendiri pernah dapat COVID kerana terdedah dengan pesakit COVID ketika saya intubate, ketika saya cuba nak selamatkan nyawa seorang pesakit COVID kategori 5. Malangnya setelah 4 hari pesakit itu saya hantar ke ICU, saya sendiri dapat COVID, tapi ketika itu saya sudah terima vaksin. So saya hanya mendapat COVID kategori 1 sahaja. Sekiranya pesakit-pesakit mendapat COVID kategori 4 dan kategori 5, mereka inilah yang selalunya akan ada kesan berpanjangan COVID. Dan untuk Malaysia, kita belum lagi kumpul data, tetapi data daripada negara United Kingdom, apabila saya tanya kawan-kawan saya yang masih lagi bekerja di sana, yang masih lagi ajak saya kembali untuk bekerja di UK, mereka menganggarkan bahawa 1.5% rakyat UK berhadapan dengan long COVID syndrome. So populasi UK adalah 70 juta rakyat. Jadi kalau 1.5% dianggarkan 700,000 rakyat UK akan komplain, akan menghadapi long COVID syndrome. Sekiranya kita menggunakan data ini di Malaysia, kita ada 32 juta rakyat Malaysia, statistik yang terbaru pada tahun 2020. Sekiranya 1.5% rakyat Malaysia ada long COVID, we are looking around di jumlah yang lebih kurang 300,000. Jadi 300,000 ini mereka tidak tahu nak buat apa.
mereka akan datang ke hospital, sama ada hospital kerajaan atau hospital swasta. Kalau hospital kerajaan, appointment yang lama. Kalau hospital swasta, mereka perlukan polisi insurans, medical insurans untuk terima rawatan. Dan kebanyakan mereka yang sembuh daripada COVID adalah mereka yang bekerja. Kebanyakan pesakit yang meninggal kerana COVID adalah usia emas, dan COVID yang sembuh adalah mereka yang setelah mereka sembuh mereka akan kembali bekerja, dan mereka inilah yang akan mendapat long COVID syndrome. Jadi boleh ada masalah buntu fikiran, depression, susah nak bernafas. Jadi mereka ini sekiranya tidak mendapat rawatan susulan setelah COVID, livelihood mereka punya career mungkin akan tergugat, mereka tak boleh pergi kerja kerana simptom COVID yang kerap berlaku adalah kepenatan yang unexplained fatigue, seperti yang ditunjuk oleh gambar Medscape tersebut. Dan for some reason yang tidak diketahui, long COVID syndrome selalunya lebih kerap di kalangan wanita daripada lelaki, dan long COVID syndrome selalunya di kalangan B40 atau M40. Dan malangnya bagi kami doktor, nurses di hospital, long COVID lebih kerap di kalangan pekerja-pekerja kesihatan di hospital, dan dia juga lebih kerap di kalangan mereka yang ada chronic medical illness seperti diabetes, hypertension, kolesterol dan sebagainya. So, jadi slide ini memberi idea bahawa impak COVID itu setelah sembuh daripada COVID, dia memberi impak kepada golongan yang produktif, golongan yang akan memberi contribution terhadap ekonomi negara, dan tenaga kerja di Malaysia masih lagi 50-50. So sekiranya ramai kaum wanita tidak dapat kembali kerja setelah COVID, so ini akan memberi impak kepada ekonomi dan juga social dynamic. Jadi sebab itu long COVID ini adalah emerging medical crisis. Dia akan melumpuhkan sistem kesihatan kita, dianggarkan dalam masa 6 bulan hingga setahun lagi daripada sekarang. Jadi so long COVID selalunya memberi kesan kepada paru-paru, kerana paru-paru itu adalah organ yang mana berlakunya pertukaran gas di antara oksigen dia yang kita sedut daripada udara dan karbon dioksida yang kita hembus keluar, dan sel tempat berlakunya pertukaran gas itu hanyalah setebal satu sel sahaja. Sekiranya alveoli atau organ pernafasan ini rosak, maka CT scan A dan B ini akan kelihatan. CT scan C dan D adalah 3 bulan setelah sembuhnya COVID. So tuan-tuan dan puan-puan akan dapat perhatikan bahawa setelah sembuh daripada COVID, paru-paru itu akan berparut, kita panggil bronchitis atau bronchiectasis atau lung fibrosis, dan pesakit inilah yang akan datang semula dengan batuk, kahak, dan mereka mudah dapat jangkitan kuman dan lelah dan susah nak bernafas kerana paru-paru yang rosak kerana COVID tersebut. Dan CT scan yang belah kanan, bucu kanan bawah itu menunjukkan A adalah ketika COVID, dan apabila sembuh akan masih lagi ada paru-paru yang berparut setelah COVID. So ini yang kita expect akan berlaku 6 bulan atau setahun daripada sekarang, yang mana berlakunya risk atau insiden atau semakin ramai pesakit akan datang ke klinik pakar perubatan untuk paru-paru berparut atau kita panggil lung fibrosis atau scarring of the lung. So kenapa berlakunya fibrosis atau scarring ini? So alveoli seperti yang ditunjuk oleh gambar pada bahagian kanan itu adalah setebal satu sel saja. Sekiranya COVID itu menyebabkan paru-paru rosak, keradangan paru-paru, maka berlakunya scarring atau parut menyebabkan tebalnya sel tersebut. Apabila berlakunya scarring atau fibrosis,
maka oksigen tidak dapat meresap daripada paru-paru ke dalam saluran darah dan karbon dioksida tidak dapat dikeluarkan daripada paru-paru menyebabkan pesakit kurang oksigen. Mereka boleh pucat, cepat penat, pening kepala, kurang tenaga kerana banyak faktor dan salah satu daripadanya adalah lung fibrosis dan ini adalah kerosakan paru-paru yang kekal yang boleh berlaku setelah mana-mana pesakit itu sembuh daripada COVID. So bagi pengamal perubatan berikut adalah guideline atau garis panduan untuk dijadikan rujukan bagi doktor yang merawat COVID dan komplikasi COVID. Ini adalah guideline atau garis panduan yang dikeluarkan oleh European Respiratory Society, of which saya one of the member. So di negara-negara Eropah, teknologi perubatan mereka sangat-sangat maju dan sophisticated. Dan pada Jun tahun ini mereka telah keluarkan garis panduan untuk membantu doktor dan pengamal perubatan untuk define, untuk takrifkan apakah itu long COVID syndrome dan mereka memberi contoh impak long COVID syndrome dan bagaimana untuk kita rawat long COVID syndrome. So bagi kami doktor, kami perlu baca guideline ini supaya bila pesakit datang kita tahu apa yang sepatutnya kita buatlah. Ya. Jadi daripada guideline yang saya sebut sebelum ini, berikut adalah algoritma. I think this is slide saya yang keempat atau kelima terakhir. So kebanyakan pesakit setelah COVID akan datang dengan dyspnea atau susah nak bernafas, lelah atau semput atau cepat penat. Dan diberitakan lebih kurang 33% mereka yang sembuh daripada COVID boleh ada masalah long COVID syndrome. Jadi definition dia mereka yang lelah atau cepat penat setelah sembuh daripada COVID 4 minggu yang lebih daripada 4 minggu. Jadi untuk doktor kita kena cek oksigen mereka, kita kena dengar paru-paru mereka, kita kena tanya simptom lain seperti sakit dada, cepat penat dan batuk. Dan test yang sepatutnya kita buat adalah ujian darah. Ujian darah kita perlu buat X-ray dan juga spirometry iaitu hembusan test dalam komputer untuk kita sukat berapakah udara yang pesakit itu boleh hembus. Kita panggil spirometry. Kemudian perlunya pesakit sekiranya oksigen rendah, X-ray tidak normal, spirometry itu berkurangan atau tidak normal dan pesakit-pesakit inilah yang kita akan hantar untuk CT scan, buat CT scan atau mungkin kita perlu buat ekokardiogram. Jadi kesimpulannya sekiranya mana-mana pesakit mempunyai simptom susah nak bernafas, batuk, lelah, sakit dada, jadi mereka haruslah datang ke hospital di Jabatan Kecemasan yang mana mereka perlu berjumpa dengan pakar perubatan atau pakar respiratory dan pakar perubatan atau pakar respiratory sepatutnya terlatih dan familiar dengan algoritma ini supaya kita boleh detect yang manakah mereka yang mempunyai masalah long COVID yang memberi kesan kepada paru-paru dan berikut adalah long COVID yang memberi kesan kepada jantung. So it's a big technical slide. Apa yang saya nak cuba sampaikan bahawa kita ada algoritma yang tertera yang begitu jelas daripada Society Eropah yang saya tunjukkan 2 slide yang sebelumnya. Jadi sekiranya mana-mana pesakit itu ada sakit dada, jantung debar-debar, mereka rasa perit di dada mereka. Jadi berikut adalah simptom yang doktor, mana-mana doktor itu perlu periksa, simptom yang doktor itu perlu cari dan kita kena suspek sama ada heart attack atau heart failure, lemah jantung. Kita kena suspek sama ada radang paru-paru.
Jadi pesakit-pesakit yang ada simptom tersebut seperti arrhythmia, degupan jantung yang tidak sekata, degupan jantung yang berdebar-debar yang laju atau sakit dada, mereka haruslah datang ke kecemasan untuk berjumpa dengan pakar perubatan, internal medicine atau cardiologist, pakar jantung atau pakar paru-paru yang mana ujian-ujian yang tertentu akan dibuat berdasarkan simptom yang mereka datang berjumpa dengan kita. Dan berikut adalah summary untuk simptom-simptom lain. Contohnya mereka yang ada renal impairment, mereka yang ada masalah muscle, cramp, sakit-sakit sendi, mereka yang ada masalah kebas-kebas tangan, masalah saraf. So poin yang saya cuba sampaikan daripada slide ini bahawa long COVID atau kesan COVID itu boleh memberi impak daripada hujung rambut sampailah hujung kaki. So jadi doktor yang merawat pesakit ini kenalah doktor yang terlatih dan familiar dengan guideline untuk long COVID dan seperti yang ditunjukkan oleh arrow tersebut, sekiranya simptom itu adalah simptom saraf maka perlu dirujuk kepada doktor neurologi. Sekiranya ia menyebabkan masalah sendi, doktor rheumatologi, doktor pakar perubatan haruslah turut serta. Sekiranya ia menyebabkan stroke, serangan jantung, ia perlulah melibatkan doktor yang kepakaran tertentu. Jadi poin yang saya cuba sampaikan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan atau mana-mana keluarga atau rakan kenalan ada sembuh daripada COVID dan mereka rasa tak sedap badan, so segeralah datang ke mana-mana hospital kalau untuk kita tanya satu persatu dan kita perlu pastikan ini bukan long COVID dan ia memerlukan exhaustive ujian yang banyak. Dan jadi challenge-nya ialah sama ada this one is covered by insurance, so that's why selepas ini kita boleh ada sesi santai dan berbincang sama ada is this covered with insurance or not. Kalau tidak, sekiranya tidak dan mereka perlu ke hospital kerajaan, saya tak rasa pesakit akan dapat rawatan secepat mungkin kerana as it is our hospital pun masih lagi struggling untuk merawat pesakit COVID yang aktif. Jadi in conclusion, message yang saya nak cuba disampaikan di sini adalah dianggarkan bahawa 10 hingga 15% pesakit yang sembuh daripada COVID boleh menghadapi atau boleh suffer akan terkena long COVID syndrome. Di Catalonia, negeri yang paling maju di Spain, dianggarkan 90,000. I think kalau kita extrapolate data tersebut, lebih kurang jumlah yang sama di seluruh Selangor, lebih kurang 90,000, 60 hingga 70,000 mungkin mengalami long COVID syndrome. So long COVID syndrome boleh beri kesan daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Long COVID adalah simptom yang berterusan tanpa kerosakan paru-paru, kerosakan organ yang kekal. Sequelae adalah kerana kerosakan paru-paru, kerosakan organ yang kekal. Jadi setelah mereka sembuh daripada COVID, kita kena jumpa mereka selang sebulan atau 2 bulan sekali untuk tengok sama ada organ yang terkesan itu kembali normal. Clear definition, takrifan yang tepat dan diguna pakai oleh semua doktor haruslah diguna. Jadi bagi saya menggunakan takrifan yang digunakan oleh negara-negara Eropah kerana part of my training dekat UK dan negara Eropah. Dan penyakit COVID adalah penyakit baru dan komplikasi COVID juga adalah sindrom atau penyakit yang baru. Jadi tidak banyak diketahui sekarang dan hari demi hari lebih banyak simptom yang kita akan cari. Mekanisme ini kurang difahami tapi besar kemungkinan kerana
keradangan atau kerosakan atau kerosakan yang disebabkan oleh virus tersebut, kita perlukan multidisciplinary, iaitu tim doktor daripada pelbagai kepakaran untuk memberi rawatan yang efektif dan holistik bagi pesakit-pesakit ini, dan adalah sangat penting bagi pihak berkuasa untuk menyediakan allocation atau memperuntukkan sebahagian allocation untuk merawat dan mengenal pasti dan membantu pesakit yang mengalami komplikasi COVID ini supaya mereka berterusan dapat rawatan. Dan inilah yang kita jangka akan berlaku, yang mana setelah ini 6 bulan hingga setahun daripada sekarang, mereka yang sembuh daripada COVID akan datang memenuhi hospital-hospital kerajaan dan swasta kerana komplikasi dan long COVID syndrome. Dan this is what kita buat in emerging is a ticking time bomb, yang masalah yang akan berlaku yang menyebabkan lumpuhnya sistem kesihatan kita. Dan apa yang saya nak cuba sampaikan daripada sesi perkongsian ini ialah menyampaikan maklumat yang penting, seringkas yang boleh, dengan konsep yang boleh difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan, supaya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan bantuan atau support, you know where to go. Sekiranya you're not sure, you can always either consult your insurance agent, or you can always come to see mana-mana doktor atau pengamal perubatan untuk kita membantu sama ada adakah ini COVID atau penyakit lain. Untuk itu saya rasa saya sudah sampai kepada the end of my talk. Then I think kalau ada question, I will be more than happy to entertain. Terima kasih banyak Dr. Hafah. Buat masa ni dibuka untuk sebarang soalan. Boleh unmute. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, jika sekiranya seseorang tu dia dah pulih daripada COVID, Okay. adakah ia boleh menjangkiti orang lain juga lagi? Okay. So saya juga bercadang untuk bercakap berkenaan dengan berapa lama sepatutnya pesakit itu isolate setelah COVID. Saya dah sediakan slide tu. Jadi jawapan ringkas bagi itu 14 hari setelah positifnya PCR COVID, pesakit itu tidak lagi boleh menjangkiti orang lain. Jadi untuk jawab soalan puan, sekiranya COVID itu positif pada 1 hari bulan 10, pesakit itu dianggap boleh menjangkiti orang lain sehingga 14 hari bulan 10, dan 15 hari bulan 10 ke atas mereka tidak lagi boleh menjangkiti orang lain, walaupun virus itu masih lagi kekal dalam badan mereka, tapi virus itu virus yang sudah mati dan dia tidak boleh menjangkiti orang lain. Jadi saya harap saya telah menjawab soalan puan. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, soalan saya baru discharge sebulan setengah COVID Grade 5. Okay. Okey, ada satu ubat yang doktor suruh ambil, namanya dabigatran. Dabigatran. Alright. Okey, adakah yang doktor explain kat saya untuk mencairkan darah, ada blood clot kan? Yeah. Jadi soalan saya, adakah dia hanya tertumpu pada paru-paru atau untuk semua anggota badan? Yeah. Dan macam mana efektif ubat tu? Yeah. So basically setelah COVID sembuh, pesakit mudah mendapat kita panggil venous thromboembolism, berlakunya darah beku di mana-mana urat darah di seluruh badan. Sekiranya darah beku itu berlaku di cuff, di betis, itu kita panggil deep vein thrombosis atau darah beku di betis.
sekiranya darah beku itu berlaku di paru-paru, kita panggil pulmonary embolism. Sekiranya darah beku itu berlaku di otak, kita panggil cerebral sinus thromboembolism. Jadi untuk menjawab soalan tuan tadi, dabigatran adalah ubat untuk mencairkan darah dan durasi tempoh penggunaan dabigatran adalah dianggarkan 6 hingga 9 bulan. Sekurang-kurangnya 6 hingga 9 bulan. Sekiranya darah beku itu di betis, kita perlu ulang scan setelah tamat 6 bulan untuk tengok sama ada darah beku di betis itu telah hilang. Sekiranya darah beku di betis telah hilang, baru kita boleh berhentikan dabigatran. Sekiranya darah beku itu berlaku di paru-paru, konsep yang sama juga, kita bagi ubat 6 hingga 9 bulan dan setelah tamat dabigatran 6 bulan, kita akan repeat CT scan untuk tengok sama ada darah beku tersebut sudah cair. Sekiranya sudah hilang, kita boleh berhentikan dabigatran atau ubat darah beku yang lain. Sekiranya masih lagi ada, kita boleh sambung untuk 3 bulan lagi. Jadi untuk jawab soalan tuan tadi, dabigatran adalah ubat yang dimulakan untuk blood clot yang pada organ-organ yang tertentu. Durasi dabigatran atau ubat yang seumpama dengannya 6 hingga 9 bulan. Untuk berhenti ubat ini perlu diulang scan pada organ yang terlibat supaya kita dapat berhentikan ubat itu dengan bukti yang kukuh. Dabigatran ini isteri saya masa bersalin anak saya yang kecil tadi tu pernah ada pulmonary embolism. Walaupun kami try dabigatran tapi masih lagi tidak hilang, dan one of the reason kenapa saya migrate ke UK kerana pembedahan untuk keluarkan darah beku tu tidak pakar bedah tu tidak ada di Malaysia. Sebab tu saya hijrah ke UK 2017 dan di sana bila saya pergi di sana, pembedahan untuk keluarkan darah beku daripada paru-paru isteri saya berjaya dilaksanakan di hospital di London, dan efeknya paru-paru isteri saya tidak ada tersumbat mana darah, tidak ada sumbat mana-mana darah paru, dan dia kembali oksigen normal lah. So kalau darah beku di paru-paru tu selalunya pesakit akan memerlukan oksigen untuk pulang ke rumah. Jadi saya harap saya telah menjawab soalan tuan tadi. Baik, terima kasih doktor. Sama-sama. Saya nak tanya satu lagi soalan, boleh? Boleh. Okey, ada seorang kawan, dia buat PCR sebab dia punya relatif positif COVID. Masa minggu pertama dia check tu negatif. Dan seminggu selepas tu dah 6 ataupun 7 hari tu dia check lagi. Negatif. Lepas tu sebab dia nak pergi kerja, lepas tu pihak syarikat suruh dia buat lagi sekali. Dan kali yang ketiga tu selepas dari lebih kurang 6 hari daripada yang kedua tu, tiba-tiba dia dapati dia positif. So mana boleh jadi macam tu, adakah? So ada beberapa kemungkinan di situ. Pertama, dia negatif sebab dia memang tak ada COVID lah, ya. Pada kali pertama. Kemungkinan yang kedua, ujian COVID yang pertama dan yang kedua itu dibuat terlalu awal. Itu kemungkinan yang kedua lah. Kemungkinan yang ketiga, dia positif COVID dan aktif COVID lah, maknanya COVID yang boleh menjangkiti orang lain. Jadi konsep PCR ni dia agak membingungkan, dia a bit confusing, tapi untuk
memudahkan kefahaman bagi orang awam, apabila virus itu masuk ke dalam badan kita, katakanlah virus itu masuk pada badan kita pada hari ini, 28 hari bulan 9, kalau kita buat ujian COVID pada 29, 30 dan 1, maknanya kalau kita kena COVID hari Selasa dan kita buat ujian COVID Rabu, Khamis atau Jumaat, awal sangat, jadi PCR boleh negatif. So patutnya COVID itu dibuat pada hari keempat exposure kepada mana-mana pesakit COVID, atau kita tunggu pesakit itu ada simptom baru kita buat COVID PCR lah, ya. Jadi itu yang untuk saya jawab soalan puan tadi, kenapa dia ada negatif dan dia positif. So kemungkinan satu, ujian dibuat terlampau awal, ya. Jadi soalan yang seterusnya, COVID positif yang ketiga tu, adakah dia COVID berjangkit ataupun tidak. Jadi untuk kita para doktor, apabila kita test COVID, dia ada CT, C for CR lah, C for channel, T for Thailand. So kita ada CT value. CT value tu dia beritahu sama ada COVID itu COVID yang hidup, virus yang hidup ataupun virus yang mati. Kalau PCR positif, CT value low, dan itu maknanya virus tu virus yang hidup dan dia aktif COVID yang boleh menjangkiti orang lain. Jadi untuk puan yang bertanya tadi, sekiranya COVID kawan puan yang positif pada kali ketiga, sama ada dia boleh kembali bekerja ataupun tidak, kita perlu tengok dia punya CT value. Kalau dia punya CT, C for China, T for Thailand, kalau CT value dia lebih daripada 30, itu kita anggap virus yang sudah mati dan tidak boleh lagi menjangkiti orang lain. Saya ada nak tengok lah dia punya bacaan tu 35 ke atas. Ya, so kalau 35 maknanya dia telah sembuh daripada COVID. Yang positif itu adalah kerana virus yang mati yang akan kekal dalam badan kita untuk 3 bulan. Dia virus COVID ni dia hampir serupa macam demam campak punya virus. Apabila kita dapat demam campak tu, virus tu akan kekal dalam badan kita dan dia tunggu bila badan kita lemah baru kita akan dapat kayak atau shingles, kan. So same goes with COVID. Apabila kita telah dapat COVID, kita sembuh, COVID itu kekal dormant dalam badan kita, tidak menimbulkan masalah, tapi dia tidak boleh menjangkiti orang lain. Yeah. Okay, thank you Dr. Good explanation. Alright, thank you very much. Ada lagi soalan? Soalan dekat chat room. Ada soalan dekat chat doktor, ya. Oh, soalan dekat chat ya. Saya bacakan, ya. Assalamualaikum Dr. Faruzi. Soalan saya, kerosakan pada paru-paru post COVID-19 tu boleh ke mengakibatkan potensi terkena kanser paru-paru? Potensi untuk dapat kanser paru-paru boleh berlaku, tapi dia tidak akan berlaku dalam tempoh 10 tahun yang sekarang lah. So untuk jawab soalan puan, semasa saya bekerja di Pusat TB Negara, kita rawat pesakit TB dan bila mereka sembuh daripada TB, kita follow up mereka 10 tahun setelah sembuh daripada TB kerana TB merosakkan paru-paru, dan kanser paru-paru boleh berlaku setelah 10 tahun sembuh daripada COVID. Jadi untuk jawab soalan puan secara ringkas, risiko untuk COVID, risiko untuk kanser setelah COVID boleh berlaku, tetapi setelah 10 tahun, maknanya dalam 2029 lah, sebab kita perlukan at least 10 tahun untuk kerosakan itu berlaku, baru sel itu mengalami mutasi dan menyebabkan kanser. Jarang kanser berlaku dalam masa 2-3 tahun ini kerana ia memerlukan kerosakan sel yang berterusan
mutasi demi mutasi, barulah sel itu berubah menjadi cancerous. Okey, ada lagi soalan ke? Saya nak tanya, orang yang dah pernah kena positif COVID ni, saya dengar dia ada possible untuk kena lagi. Jadi untuk dia kena lagi tu, tempoh dia berapa lama untuk dia kena? Sebab saya ada dengar ada orang pernah kena sampai 3 kali. Ya. Itu je soalan saya. Ya, so COVID ni dia dia virus yang berubah, dan dia setiap virus itu dia tidak sama. Virus original, virus yang Wuhan daripada China tu hanya boleh menjangkiti kita sekali sahaja. Virus daripada UK atau kita panggil alpha variant hanya menjangkiti kita sekali sahaja. Virus Delta yang berasal daripada India atau Delta for Delhi kan, virus Delta itu dianggarkan boleh menjangkiti kita untuk kali kedua. Virus kategori Lambda atau Delta Plus boleh menjangkiti kita kali kedua, ketiga dan keempat. Jadi untuk jawab soalan puan, kita di United Kingdom kita telah mereka telah buat study dan mereka dapati hanya 5% sahaja pesakit yang dapat COVID boleh mendapat COVID kali kedua. Dan kebanyakannya adalah varian Delta dan yang kemudian Delta, Lambda dan sebagainya. Virus original, virus Wuhan atau virus China hanya sekali, virus UK pun hanya sekali sahaja. So saya harap saya telah menjawab soalan puan. Doktor, tempoh untuk dia kena dapat semula tu berapa lama daripada setelah dia positif tu? Ya, so ia bergantung sama ada dia telah terima vaksin ataupun tidak, dan dia bergantung sama ada dia ada comorbidities ataupun tidak. Kebanyakan pesakit yang sihat selalunya kalau dia dapat COVID kali kedua, simptomnya itu kurang berbanding dengan simptom pertama kerana dia ada antibody. Sekiranya dia ada diabetik, obese, berat badan lebih 100 kilo, ada kanser atau kerosakan buah pinggang, COVID kali kedua itu selalunya lebih serius. Jadi tempohnya dianggap lebih daripada 8 minggu sebab antibody yang terhasil kerana COVID yang pertama itu akan turun setelah 8 minggu dan akan hilang sepenuhnya setelah 3 bulan. Jadi COVID kali kedua akan berlaku setelah 2 bulan dapat COVID pertama dan 2 hingga 3 bulan setelah dapat COVID yang pertama. Okey, saya harap itu dapat menjawab soalan tadi ya. Ni soalan terakhir doktor ya. Okey, saya baca dekat chat. Daripada TP, dia kata TP03, tak pasti ni lelaki atau perempuan. Okey, Assalamualaikum Dr. Hafaruzi. Soalan saya, semua anggota keluarga saya positif COVID-19 kecuali anak lelaki saya berumur 4 tahun. PCR test kali kedua telah buat selepas minggu dan masih menunggu result. Jika result anak saya positif, adakah kami sekeluarga terdedah kepada virus ini? Perlukah saya kuarantin disambung 10 hari lagi mengikut tarikh kuarantin anak lelaki saya? Right, so soalannya kalau saya faham, seluruh keluarga telah dapat COVID, tinggal seorang saja anak lelaki yang 4 tahun dan anak lelaki ini PCR telah dibuat dan menunggu result. Is that right? Yep, correct. Okay, so untuk kanak-kanak berusia bawah daripada 10 tahun, mereka punya badan ini ada deria
menghalang COVID daripada menjangkiti mereka. Jadi risiko untuk kanak-kanak di bawah 10 tahun untuk dapat COVID itu agak rendah. Namun ada kes yang mana bergantung kepada varian COVID itu boleh menjangkiti kanak-kanak di bawah 10 tahun. Jadi soalan saya, sekiranya keluarga tuan atau puan telah mendapat COVID, tuan dan puan telah mempunyai immune system antibody kerana COVID tersebut, sekiranya tuan dan keluarga tuan atau puan telah mendapat vaksin dan anak tuan atau puan ini positif, saya rasa hanya perlu kuarantinkan anak yang 4 tahun ini saja dan tiada any of the family member tu akan perlu kuarantin semula lah sebab mereka dah dapat COVID, jarang dapat COVID semula. Cuma yang saya hairannya PCR selalunya ambil masa 24 jam. So kalau dah dibuat, kalau buat semalam patutnya hari ni result dah tahulah. Jadi untuk jawab soalan puan, kalau anak itu positif pun kena maklumkan kepada pejabat kesihatan daerah. Tapi keluarga tuan atau puan tidak akan dianggap sebagai kontak sebab telah pun dapat COVID. Kalau kita buat ujian memang akan positif juga untuk all your family member kecuali kanak-kanak yang berusia 4 tahun tersebut. Okey, baik doktor, saya rasa tadi sebenarnya doktor dah pun menjawab, tapi saya bacakan jugalah ya daripada Hana ya. Doktor dia kata, YBKJ ada mengatakan kita kena terima hakikat untuk hidup dengan COVID-19 endemik. So sekiranya begitu, risiko adalah amat tinggi untuk mereka yang telah berusia, lebih-lebih lagi mereka yang ada penyakit sedia ada. Contohnya kencing manis, hypertension, high cholesterol, asma dan sebagainya. Saya rasa tadi doktor dah bagi tahu kat ni, doktor ya. Ya. Jadi sebab itu penting untuk kita ambil vaccination ya, dan so setelah kita terima 2 dos vaksin, antibody untuk melawan COVID itu akan kekal tinggi 8 bulan setelah terima vaksin. Contohnya macam saya punya vaksin dapat pada bulan 4 tahun ini, dos yang kedua. Jadi saya akan protected daripada COVID daripada bulan 4 sehingga Disember tahun ini. Jadi sebab itu mengikut data yang terbaru, setelah 8 bulan vaksin, kita perlukan booster dose atau dos yang ketiga. Jadi sebab itu Kementerian Kesihatan di bawah Khairi Jamaluddin, which is kawan saya, kita orang sekolah rendah, sekolah menengah sama dulu dekat VI, tapi dia senior by 2 years. Kita sekarang telah memulakan dos yang ketiga bagi petugas kesihatan. Ada juga klinik-klinik yang menawarkan vaksin berbayar untuk booster dose. Jadi nasihat saya, mana-mana pesakit yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, obes, comorbidities itu, sekiranya lambat dipanggil untuk booster jab, it will be good untuk datang ke mana-mana klinik yang memberi vaksin booster dose dan pastikan terima vaksin yang berlainan daripada vaksin yang pertama. Contohnya sekiranya vaksin dulu adalah Pfizer, booster dose tidak sepatutnya Pfizer, dapatkan either AstraZeneca ataupun Sinovac dan vice versa. Sekiranya dos vaksin yang pertama itu adalah AstraZeneca, pastikan the booster dose is actually bukan AstraZeneca, sebaliknya Pfizer atau Sinovac. Kerana apabila kita mix and match, University Oxford telah buat study dan telah dipublishkan, tapi Malaysia belum war-warkan lagi. Apabila kita mix and match di vaksin, antibody yang terhasil lebih tinggi. So saya harap itu menjawab soalan tuan dan puan tadi. Saya actually ada soalan untuk insurance agent pada Puan Rohaida.
boleh tak tanya the higher management of Etiqa Insurance, adakah long COVID ini covered with the insurance policy ataupun tidak? Baik, saya akan tanyakan soalan tu, Doktor ya. Saya akan maju ke soalan tu. Ya, saya ada email GM dengan CEO Etiqa sebab dulu kes Mazatul kan. I think Mazatul is here. I boleh nak email tapi I nak minta insurance agent tolong tanyakan on my behalf and then get back to me so that sekiranya confirm covered, then kita boleh bantu pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan with GL approved, GL from the medical insurance. Baik. Ida. Ya, saya. Ada soalan cepu mas dekat chat last. Ada lagi lah, dah berapa kali last ni. Okey, maaf Dr. Faruzi, NCR 7 Friends. Soalan cepu mas. Apa rahsia doktor boleh transform 360 degree? Peace, no war. Oh, okay. Actually ada banyak sebab saya kuruskan badan ni. Masa saya 100 kilo dulu, I think masa saya mula-mula jumpa Pengaruh Hada dulu, I was 100 kilo dan saya ada masalah sendi lah, ada sakit lutut. Dan saya dah buat MRI under insurance isteri saya, AIA. Dan MRI itu menunjukkan ada osteoarthritis, maknanya haus, tulang saya itu dah haus lah. Jadi saya dapatkan referral letter nak jumpa doktor ortopedik pada hospital yang tertentu. Saya datang pukul 8 pagi, register as first patient. Tapi sampai pukul 12 tengah hari, this is hospital private dan saya ada insurance dan insurance saya because AIA, insurance saya unlimited. So kerana isteri saya kerja Petronas lah, alhamdulillah lah. So tak ada isu kos. So saya datang pukul 8 pagi, saya tunggu sampai pukul 12 tengah hari, ortopedik doktor tu tak jumpa saya. Sampai saya rasa terkilan lah sebab ini hospital private kan, dan saya dah ada GL, semua treatment should be covered. Jadi daripada detik itu saya nekat lah sebab saya rasa kalau jumpa ortopedik, saya tak kurangkan berat badan, it doesn't solve the problem kan. So jadi daripada insiden yang terkena pada saya, maksudnya saya pun bukan saja saya ni doktor, saya pun orang yang memerlukan rawatan juga. I'm sure banyak tuan-tuan dan puan-puan kalau kena nak jumpa doktor, tunggu berjam-jam pun akan hilang sabar juga kan. So because of that, saya nekat lah untuk kurangkan berat badan dan saya punya ni senang je, kita akan gemuk bila kita tak kontrol kita punya makan. Dalam one of the benda yang saya buat, saya dengar YouTube video untuk ubah kita punya minda, change our mind, is you get fatter in your kitchen. Maknanya you akan jadi gemuk kalau you tak kontrol apa yang you makan. You get fitter, you jadi lebih sihat kalau you pergi gym. So kalau kita pergi gym, exercise and all that, kita tak akan hilang berat badan. Kita hanya akan hilang berat badan kalau kita kontrol makan. Jadi sejak daripada tu saya dah berhenti makan nasi. So dah setahun dah tak makan nasi daripada 28 hari bulan 9 tahun lepas. So hari ni dah genap setahun lah saya tak makan nasi. So saya punya rahsia is basically kurangkan karbohidrat, banyakkan protein. So boleh Google lah Mediterranean diet atau high protein diet. Kalau cuba diet tersebut dan puasa banyak, memang I think bulan puasa kita perasan kalau kita kontrol makan kita boleh kurang 10 kilo. So basically apa yang kita buat masa bulan puasa tu kita buat masa bulan tak puasa lah. Kita kurangkan makan, kita makan buah-buahan dulu, kurangkan makan nasi and then kurangkan ais manis, dan from that I berjaya kurangkan 40 kilo lah, daripada 100 kilo sekarang saya 60 kilo. Wow, fantastic lah doktor. Okay. So nasihat kepada mereka di sana tu yang selalu sakit kaki, sakit lutut, ikutlah tips doktor. Yeah.
Okey, sekarang masa dah pukul 10.35 malam ya. Saya rasa masa sangat mencemburui kita. Banyak info-info yang kita dapat malam ni. COVID-19 is real. COVID-19 itu benar. Semoga apa yang kita dapat dari malam ini kita dapat kongsikan kepada masyarakat di luar sana agar kita sama-sama sentiasa jaga SOP. Terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Hafa. Thanks for your time. Okey, dengan berakhirnya ceramah kita bergambar lah. Ya, kita ambil gambar dulu ke. Minta tolong. Dulu bergambar masa doktor ni 100 kg. Ya betul. Tolong ambil gambar ya. Okey, semua on video ya. Okey, kejap ya. Alright. Alright, okay. Sekali lagi. Alright. Okay. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak doktor. Thank you. Dengan berakhirnya ceramah itu tadi, maka berakhir jugalah majlis kita pada malam ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Good night everyone. Bye. Thank you. Terima kasih banyak-banyak doktor. Semua terima kasih. Thank you doktor. Thank you very much.